Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 23 November 2020. Saya Lukman Muhammad. Dan saya Zoniza Awang. Ikuti berita ini. Biarpun berdepan ancaman COVID-19, persediaan pembukaan semula Taska dan Tadika terutamanya di Zon Merah Sarawak dilihat berada dalam pengurusan yang betul susulan keputusan kerajaan negeri membenarkan pembukaan semula Taska dan Tadika di Zon Merah. Rata-rata pihak pengurusan Tadika telah membuat persediaan rapi khususnya dari segi pengalaman prosedur operasi standard SOP. Amalan SOP sebelum ini akan diperkemaskan termasuk pemeriksaan suhu badan, amalan penjarakan fizikal serta pengurangan aktiviti dalam kumpulan. Okey, seperti yang telah kami maklum kami semua cikgu dekat sini dan bahagian-bahagian lain juga, cikgu bahagian lain. Okey, sebelum pembukaan sekolah kami telah pun diberi SOP yang sebetulnya oleh pihak atasan kami dari pihak jabatan. Kami sebelum kanak-kanak datang ke kelas, terlebih dahulu kami akan cek suhu diorang. Lepas itu masuk ke dalam kelas memang akan ada tempat yang khas untuk mereka dan tidak boleh bergaul dengan kawan. Berlimit lah. Okey, kalau sekiranya ada aktiviti kumpulan tu memang agak kurang dilaksanakan sebab kami lebih kepada face to face dengan kanak-kanak dan masa mereka nak membuat kerja mereka tidak boleh berkongsi apa-apa alatan, permainan dan apa selesai saja aktiviti kelas persekolahan semua barang-barang kanak-kanak, warna, alat tulis akan dibersihkan, disanitize lah oleh cikgu. Meskipun dibenarkan untuk beroperasi, namun pihak operator tetap akan mendapatkan maklum balas dari ibu bapa atau penjaga mengenai keputusan untuk membuka semula operasi Tadika dan Taska, terutama di kawasan Zon Merah. Okey, kalau dari segi pendapat saya lah, kita perlu dapat kesahihan lagi surat daripada jabatan untuk memberitahu kebenaran untuk mereka menghantar anak-anak di Tadika. Jadi sebelum tu kita kena bertanya dulu dengan parents melalui WhatsApp ataupun Telegram. Dari situ kita dapat tahu sama ada mereka nak hantar ataupun tidak. Apa yang pasti, pembukaan Taska atau Tadika turut memudahkan ibu bapa, terutama yang bekerja dalam sektor perkhidmatan penting, sekaligus dapat memberi laluan kepada sesi pembelajaran secara bersemuka bagi kanak-kanak. Namun langkah pembukaan ini sudah tentu mempunyai sebab dan alasannya tersendiri, termasuk kelebihan dan kekurangan dalam setiap tindakan yang dilaksanakan. Okey, bagi pendapat saya, sekiranya Tadika dan Taska dibuka pada masa COVID-19 ni, yang sekarang ni kita sedia maklum Kuching masih lagi di red zone, masih belum pergi ke kuning ataupun hijau lagi, masih red zone. Jadi kalau sekolah dan Taska dibuka, ada baik dan ada buruknya sebab COVID-19 ni kita tak tahu, kita tak nampak. Tapi kebaikannya dari segi mak bapak, bagi mak bapak yang bekerja tu mereka boleh menghantar anak-anak ke Tadika dan Taska. Taska terutamanya bagi ibu bapa yang bekerja kan. Tapi untuk kanak-kanak Tadika pula mereka boleh melalui pembelajaran secara bersemuka dengan cikgu. Itu lebih mudah kerana kadang-kadang kalau PDP, pembelajaran secara online dijalankan, ada kanak-kanak yang tidak dapat mengikuti sebab kekangan daripada segi internet, ada mak bapak yang bekerja, tidak mampu untuk mengajar anak-anak di rumah. Walaupun masih terbeban dengan ancaman COVID-19, namun para guru dilihat sudah bersedia untuk menerima kemasukan murid dengan tetap mematuhi SOP. Jadi bersama-samalah kita memutuskan rantaian COVID-19 dan kita mesti menang. Laporan Jessica Chung bersama Madeline dan jurukamera Awang Azmil. 2 hari Sarawak bebas kes positif baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kekal 1,055 kes setakat ini. Bagaimanapun, daerah Kuching masih berstatus merah dengan jumlah keseluruhan 54 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lalu. Manakala daerah Miri dan Lawas juga kekal berstatus kuning dan 37 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya pada Isnin berkata, terdapat 5 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Bagaimanapun masih terdapat 6 kluster yang aktif, antaranya kluster Green Hill, kluster Seladah, kluster Jalan Abel, kluster Wisma Serbekas, kluster Haji Baki dan kluster Besi. Seterusnya, JPBN Sarawak melanjutkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Kuching sehingga 27 November ini. Tinjauan TVS mendapati rata-rata masyarakat menyambut baik keputusan kerajaan dalam melaksanakan lanjutan tersebut demi kepentingan rakyat serta mengutamakan perihal kesihatan awam. As a hair salon worker, I think the government extending the CMCO is a good choice. It's because of the rising case right now. Although our beauty center get infected, but we still obeying the SOPs and right now. In regards of the recent announcement of the extension of the CMCO in Kuching, we would like to applaud the government's effort in trying to lessen the cases, positive cases in Kuching, and also wait until Kuching turns green zone. The restricted movement of the citizens of Kuching has helped curb the spread of COVID-19. We want to applaud the government for ensuring the public health and safety is well taken care of. Bertemu kembali. Teruskan usaha, jangan mudah menyerah. Itu kata-kata semangat penerima anugerah Best Original Film Song pada Golden Horse Award ke-57 di Taipei, Taiwan, Kyo Chian pada Buat Semua Pegiat Seni di Sarawak. This is the most memorable things for me in my life. Maybe once in a lifetime that I can get this opportunity. Actually, I worked for this. I worked for very, very hard and maybe 15 years, maybe 16 years, and I still very surprised that I can get this award. So what I want to say is, I think people should keep going, keep working, even maybe sometimes there's some disappointment or maybe you get down or something, but if you keep doing, the good things will come. Dengan kejayaan ini, Kion Chia yang merupakan anak Miri akan terus melebarkan sayapnya di negara-negara besar seperti Taiwan dan China. Malah beliau turut tidak menolak kemungkinan untuk terus berkarya di sana. I thinking of retire in Sarawak, but for now, I maybe will move to the bigger city. Like maybe Taiwan or China, because I want to chase my dream. This is what my plan. Maybe I will move to Taipei or China, because what I do is Chinese industry. I think there's not really much audience in Malaysia. Memenangi anugerah dengan karya Your Name Engraved Herein, Kion Chia merupakan graduan diploma penyiaran daripada One World Hansin College di Kuala Lumpur. Sementara itu, bagi Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Sebastian Ting, kejayaan Kion Chia sememangnya satu pencapaian yang membanggakan selain pada masa yang sama, turut mengingatkan para belia di luar sana untuk terus mengejar apa yang diimpikan. Being a Salawakian and being from Miri as well, of course we are very proud of him for this award. Yeah? And there was an international competition in Taiwan. Never easy to achieve this kind of international arena. But the motto would be never give up, continue to do what you like best, what you think your destiny will be. So long as you are happy, have fun doing what you want to do. Never give up. Never quit on yourself. Yeah, the love and passion in your heart, just carry on. You will be there one day. It's a question of when you reach your road to success. Ini ucapan Kion Chia untuk penonton TVS. Hi, all the audience from TVS. I'm Kion. I'm a Sarawakian from Miri. And as you can see, I'm inside a quarantine hotel.
I just came back from Taipei for getting this Golden Horse Award Best Theme Song category. Yay! And this song is written by 3 of us. Hui Yuan Ting, a Malaysian lyricist, and another one is a Singaporean called Tan Boon Wah. And we really appreciate that the movie company finally chose our song to be in their movie, and so that we have the chance to nominated by this award and even win it. But there's one interesting part is that I wasn't the first Sarawakian to get this award. There's another Sarawakian called ZRV, also the awards winning of the same category a few years ago. And what I want to say is I think Sarawakian is good, Sarawakian is smart, is strong, and we are very talented. If you have a dream, just work hard and you can get it. See you. Baru diperkenalkan pada 20 November lalu, kini prosedur operasi standard SOP gelembung perjalanan domestik telah diluluskan. Kata Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri, SOP itu boleh didapati di laman sesawang kementeriannya atau semua platform media sosial MOTEK. Menurut beliau, inisiatif tersebut memberi kebenaran untuk pergerakan antara zon hijau dengan negeri dan seterusnya pintu sempadan negara. Cadangan SOP bagi inisiatif ini telah disediakan oleh MOTEK dan dipersetujui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Perkara ini adalah selaras dengan strategi MOTEK di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan yang meliputi 3 strategi utama, iaitu pertama, untuk mengembalikan semula keyakinan rakyat untuk melancong semula. Kedua adalah pemfokusan untuk menyemarakkan pelancongan domestik atau reviving domestic tourism. Ketiga adalah untuk mengenal pasti segala produk dan meningkatkan penawaran yang lebih kreatif dengan memaksimumkan sumber sedia ada. Tambah beliau lagi, sumbangan yang diberikan oleh industri pelancongan domestik adalah besar. Dedahnya, data akaun satelit pelancongan daripada Jabatan Perangkaan telah menunjukkan rekod perbelanjaan sebanyak RM92.6 bilion. Berhasrat untuk mewujudkan syarikat penerbangan sendiri, Kerajaan Sarawak kini masih meneliti perancangan itu. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, pendekatan terbaik itu pernah dicadangkan sebelum ini untuk bertindak sebagai penghubung di antara Sarawak dan destinasi lain. I think what we do now is we are still looking at it, but definitely I agree with you that we must have our own homegrown carrier in order to connect with strategic location. For instance, Hong Kong, Korea, Japan, Australia, the nearby destination for us to bring our tourists to Sarawak. We are looking into it. The right approach for us to set up our own airline, maybe not 100% government, but together with private sector. Because airline, it has to be private sector driven. Beliau berkata demikian pada sesi dialog bersama komuniti perniagaan menerusi platform webinar pada Isnin. Dalam pada itu, berhubung perancangan untuk membangunkan semula terminal penerbangan tambang rendah, LCCT, tambah Abang Johari, perkara itu pernah dicadangkan walau bagaimanapun tiada kesimpulan mengenainya. Based on statistic that we have at the moment, our Kuching airport actually is congested. In the next 2 years, that airport is no longer able to sort of receive the number of visitors of flight through Kuching airport. In other words, we have to plan now. I think it's premature for me to reveal what we have in mind at the moment. But definitely, we are looking into a bigger airport, which can accommodate the increase in flights, as well as the potential increase of tourist arrival to Sarawak after this pandemic.
Sektor perniagaan di Sarawak dijangka akan mendapat manfaat daripada penggunaan perbankan digital yang bakal menjadi hala tuju kerajaan negeri sebagai negeri maju menjelang 2030. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, penggunaan perbankan digital akan memudahkan dan mempercepatkan urusan perniagaan berbanding menggunakan kaedah konvensional. Especially we have Kuala Lumpur and we have Singapore, which is a regional financial center. In other words, Sarawak must be linked to that center. And then the business community will have a very efficient banking services. Yes. For that to be realized, it is in tandem with our digital economy. As you know, we are upgrading our digital infrastructure, both by the government through SMA, as well as with the help of MCMC for the government. And then in 5 to 10 years' time, I think our basic infrastructure will be there, and business community can take advantage of this infrastructure by using the concept of digital banking. Beliau berkata demikian semasa webinar Anjuran Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF pada Isnin. Tambah Abang Johari, Sarawak kini sedang menunggu lesen perbankan digital daripada Bank Negara Malaysia BNM. Sekiranya diluluskan, Sarawak akan menjadi negeri pertama memulakan perbankan digital. Kerajaan negeri akan bekerjasama dengan beberapa syarikat teknologi terkemuka dan bank-bank runcit tempatan terbabit dalam usaha menubuhkan perbankan digital yang berdaya tahan, adil serta dinamik. Kita kembali dengan perkembangan sukan. Bekas penerjun kebangsaan Brian Nixon Lomas meminta pegawai utama sukan negara sepakat untuk mengutamakan atlet pelapis atau juara sukan Malaysia Sukma dalam misi ke Vietnam tahun depan. Menurut atlet kelahiran Sarawak itu, ini kerana pemilihan 40 jenis sukan dalam Sukan SEA Hanoi dilihat tidak berpihak kepada Malaysia. Katanya lagi kehilangan lubuk emas seperti squash, bowling padang, pelayaran dan bola jaring bakal menjejaskan kekuatan Malaysia selain meletakkan tekanan kepada atlet senior untuk mencapai sasaran pingat. Bagaimanapun, pemenang 6 kali pingat emas Sukan SEA itu tidak menolak kemungkinan bahawa potensi atlet muda boleh digilap dalam temasya dui tahunan berkenaan. Majlis Anugerah Sukan Negara ASN 2019 akan ditangguh ke tahun 2001 berikutan kebimbangan pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail berkata, keputusan itu telah diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengurus MSN yang dipengerusikan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Suriza Merikan Naina Merikan secara dalam talian. Menurut Syapawi, ia satu keputusan yang wajar tak kala keadaan semasa negara berdepan dengan gelombang ketiga pandemik COVID-19 selain berharap penganjuran anugerah pada tahun 2021 dapat dilaksanakan dalam suasana yang lebih baik. Anugerah tersebut dilangsungkan setiap tahun pada bulan Mac atau April yang berperanan untuk mengiktiraf pencapaian atlet yang telah banyak mengharumkan nama negara di persada dunia. Untuk rekod jago tenpin bowling negara Muhammad Rafiq Ismail dan atlet Gim Mara negara Amy Kwan Dik Weng masing-masing dinobat selaku olahragawan dan olahragawati kebangsaan pada ASN 2018. Daniil Medvedev bangkit daripada ketinggalan 1 set untuk mengatasi Dominic Thiem dan menjadi juara ATP akhir di London. Terbuka Amerika Syarikat musim ini selepas tamat perlawanan selepas 2 jam 42 minit untuk 3 set berdepan lawan yang berkualiti. Dalam pada itu, katanya lagi, ini salah satu kemenangan terbaik dan perlawan yang menakjubkan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TBS hari ini. Ingat, kita masih berdepan dengan penularan COVID-19. Jaga penjagaan fizikal, jaga kebersihan diri dan patuhi SOP. Saya Zoniza Awang. Dan saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.